kepada awak, cikgu nak tunjuk ni adalah tentang asas nombor, iaitu awak kena tahulah apa itu asas nombor. Asas nombor ni adalah, tengok, sistem nombor yang merangkumi digit 0 hingga 9, iaitu sistem nombor ni terdiri daripada pelbagai asas nombor. So, ni adalah cikgu nak tunjuk kepada awak semua jadual digit yang digunakan dalam asas 2 hingga kepada asas nombor. Kita tengok. Mula-mula kita tengok dulu asas 2, iaitu digitnya adalah 01. Kita tengok asas 2, asas 3, asas 4 sampailah ke asas 10. So, kalau awak semua perhatikan, tengok asas 2 digitnya 01. Kalau asas 3, 012. Kalau awak nak tahu, kalau kita nak mudah ingat ataupun mudah nak ingatlah, tengok, kalau asas 2, kita tulis 2 sahaja digit kurang 1, ataupun kita tak ambil digit nombor 2. Kalau awak perhatikan, tengok asas 3, 012 sahaja, dia tak ambil asas nombor 3. Kalau awak semua tengok, ni adalah tipsnya. Setiap asas mempunyai digit 0 hingga digit yang kurang daripada asasnya. Contoh, asas 2 hanya mempunyai digit 0 dan 1. Jelas kalau awak perhatikan, yang ni awak semua kena ingatlah. Ni adalah basic sekali ataupun asas untuk kita nak belajar asas nombor. Boleh? So, sebelum kita jawab kepada soalan, cikgu ada nota sedikit. Cikgu nak tunjuklah apa itu perbezaan. Awak semua boleh nampak dengan jelas tak? Apa itu perbezaan antara nilai digit dengan nilai nombor? Kita tengok perbezaan. Kalau kita panggil digit, digitnya adalah 0, 1, 2, 3. Kalau nombor, contoh dia letak 2. So, digitnya berapa? 1. Kalau nombor 1, 2, 3, digitnya adalah 3 digit. Boleh? Yang ni just hanya untuk perkenalan ataupun cikgu nak bahagi perkenalan lah. So, kita nak tahu, seterusnya kita nak tahu tentang apa itu perbezaan antara nilai tempat. Apa itu perbezaan antara nilai tempat. Yang kedua, perbezaan antara nilai digit. Dan yang ketiga, perbezaan antara nilai nombor. Boleh. So, kita tengok satu persatu. Contohlah, cikgu ada nombor 1, 2, 3, asas 4. Tengok ni. Iaitu 1, 2, 3, asas 4. So, kita nak tengok satu persatu. Macam mana penulisannya adalah, kita tulis 4. 4 ni adalah asas. So, kita tulis dari kanan ataupun dari belakang, iaitu 4 kuasa 0. 4 ni adalah asas dan 4 kuasa 1 dan 4 kuasa 2. So, nak tulis, kalaulah tanya nilai tempat. So, kita tulis macam ni lah. Asas 2, ni adalah contoh untuk yang ni. Yang ni, 1, 2, 3 kuasa 4. Boleh, ni adalah contoh. So, kita tulislah. Asas, dia adalah 4. Asas 2, 4. 4 ni asas. So, 1, 4, 0. So, kita kena mula dari belakang. Jelas kalau ni adalah untuk nilai tempat. Okey, sekarang kita tengok macam mana pula jika diberi nombor, dia suruh kita cari nilai digit. Sorry, ni adalah 3. Macam mana pula kita nak
So, nilai digit yang digariskan. Contohlah, cikgu garis digit 2. So, macam mana kita nak cari nilai digit 2? Itu Cikgu, Cikgu tak dengar. cikgu. Hello. Kalau maaf cikgu tak dengar. Cikgu. Oh, cikgu. Cikgu. hello,
Sekarang dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Boleh. Sorry. Dah lah kita nak habis. Sekarang dengar Dengar. Okey. Dengar cikgu. Okay. Tak tahulah kenapa malam ni. Boleh setakat ni kalau rasa tak dengar ke apa. Cikgu siapkan kot. Tak tulis. Ya. Korang tak dengar suara cikgu. So laptop ni tak tahulah cikgu nak tukar lah. So ni sangkut tak? Kuat lagi cikgu. Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey, sekarang dengar ke tak dengar? Dengar. Okey, dengar. Ya. Kalau lag awak bagi tahu Kalau lag awak bagi tahu Kalau lag awak. Okey. So cikgu teruskan tentang bagaimana kita nak bezakan nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor. So kalau nilai tempat, soalan tanya awak just letak asas dan kuasa. Contohnya nilai tempat bagi digit 2 ke awak letaklah. So tu adalah 4 kuasa 1. Macam mana kita nak tulis? So penulisan kita awak mestilah start dari kanan ataupun belakang iaitu dengan 4 kuasa 0 dan 4 kuasa 1, 4 kuasa 2. Okey, kalau untuk nilai digit, contohlah nyatakan nilai digit bagi yang bergaris. Yang cikgu garis ni adalah nombor 2. So, kalau nilai digit awak kena semua ingat baliklah. 2, 2. Darab dengan, okey, so 2 ni adalah 4 kuasa 1. Kalau awak semua dah tahu 3 ni kan 4 kuasa asasnya adalah 4 kuasa 0. 2 adalah 4 kuasa 1. So 1 adalah 4 kuasa 2. So tekan kalkulator, awak darab sahaja. 2 darab dengan 4 kuasa 1 dan dapat adalah 8. 8 ni adalah bagi nilai digit untuk 2. Boleh? So, kalau adalah berkenaan dengan nilai nombor ni adalah keseluruhan, iaitu 1 darab dengan 4 kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan 4
kuasa 1 tutup kurungan tambah dengan 3 darab dengan 4 kuasa kosong. Maka jawapannya adalah, cuba try awak semua kira. 1 darab 4 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 4 kuasa 1. Dapat berapa? Siapa dapat? 27. Okey, 27 ni adalah nilai nombor dan asasnya telah menjadi asas 10. Boleh? Jelas? Okey, setakat ni cikgu terangkan yang ni. Kita tengok ke soalan yang pertama. Boleh? So, kita tengok soalan pertama. Apakah nilai digit 7? Tengok. Dia suruh kita, apakah nilai bagi digit 7 dalam asas 10 dalam nombor 2, 3, 7, 5 asas 8. So, macam mana kita nak buat ni? So, mula-mula keluarkan nombor ni lah. 2, 3, 7, 5, asas 8. So, kita tengoklah digit 7 yang ini. So, tulis balik. 5 ni adalah 8. Okey, cikgu letak buat kat sebelah. Okey, cikgu salin balik. 2, 3, 7, 5, asas 8. So, seperti kita tahulah 5 ni adalah 8 kuasa kosong. 7 adalah 8 kuasa 1. 3 adalah 8 kuasa 2 dan 2 adalah 8 kuasa 3. Boleh? So, dia tanya nilai digit bagi ni, yang 7. So, buat macam mana kita nak buat? Cikgu ajar tadi. Nilai digit. 7 darab 8 kuasa 1. Yes, very good. Maknanya, kita kena buat 7 darab 8 kuasa 1. Maka dapat berapa? 6. 56. 56. Boleh? So, the answer is, jawapannya adalah C. Jelas? Boleh? Tu adalah kalau dia tanya nilai bagi digit 7. Nilai digit. So, sekarang soalan yang kedua, ungkapkan satu-satu ni, 11011 asas 2 sebagai nombor dalam asas 9. So, cikgu nak pergi lagi kepada nota yang ni. So, kita ada bagaimana nak menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain. So, kita ada 4 kesemua, iaitu yang pertama, kita nak tukar asas 10 kepada asas yang lain. Macam mana kita nak tukar asas 10 kepada asas yang lain? Kita ada 2 kaedah. Iaitu kaedah yang pertama adalah, kaedah yang pertama adalah kita perlu membuat pembahagian dengan menggunakan nilai tempat. Pembahagian menggunakan nilai tempat. Yang kedua sama juga pembahagian menggunakan, yang pertama kita menggunakan nilai tempat, yang kedua menggunakan
nilai asas. Kita buat pembahagian menggunakan nilai asas. Kalau cikgu lebih kepada cikgu akan ajar. Bukan apalah. Kalau cikgu senang yang ni. Pembahagian menggunakan nilai asas. Contohnya adalah cikgu buat dekat sini 387 asas 5 tukar asas 5 pula dah. Asas 10 tukar kepada asas 8. Contoh. So, nak macam mana? So, kita tengoklah. Asas 10 kepada asas yang lain. Menggunakan pembahagian, menggunakan nilai asas. So, awak just bahagilah kepada contoh nak asas 8. So, kita bahagi sahaja. Boleh? Contoh. Jelas tak? Ke kita nak buat contoh? Okey, kita buatlah salah satu contoh lah cikgu bagi. Setakat ni line cikgu okey tak? Okey. Okey. So, bagaimana kita nak tukar asas 10 kepada asas yang lain? Contohlah soalan 387 ni asas 10. Kita nak tukar kepada asas 5. Contoh, ni nak tukar kepada asas 5. So, kita nak menggunakan kaedah pembahagian lah. Contohnya macam mana? 387 bahagi dengan 5. Kita direct sahaja bahagi dengan asas yang kita nak. So, 38. Ada tak? Siapa boleh? So, kalau yang ni tak boleh, kita buat macam biasa dahulu. 387 bahagi 5. So, sifir, ingatlah sifir 5, kita ada 35. Iaitu berapa di atas? Siapa ingat? 7 kan? So, bakinya adalah 3, 7, 35, 7 masih lagi 7. So, 37, 35 dan bakinya adalah 2. Lepas tu kita letaklah 77. Boleh? Bakinya adalah 2. So, 77 ni kita bahagi lagi dengan 5. So, kita dapat berapa? Masih lagi buat macam biasalah 77. Kalau awak tak boleh bahagi macam biasa, guna yang lazim. Pembahagian secara lazim. So, 77 bahagi 5. So, kita dapat berapa? 15. Ya, 15. So, 75 dan bakinya adalah 2. So, kita letaklah 15. Kita letaklah 15 dan bakinya adalah 2. So, kita bahagi lagi dengan 5 sampailah keluar 0. Boleh? So, 0 lagi cikgu tunjuk 15 bahagi 5 dapat 15. Betul tak? Cikgu nak tanya. Mana Ya. dapat baki 2? Dapat baki 2 ni. Ni. Yang 2 dekat sebelah ni contohlah 77. Tolak dengan 77. Bahagi dengan 5. Okey, kita tengok. 7. So, kita ada 5. Tolak ada 2. Turunkan. Jadilah 21 di atas.
Boleh. Faham tak yang ni? 7, 5. Kita guna sifar 5 lah. So 5, 1 di atas. So ada 2. So turunkan 7, 27. Sifar 5, 20. 5, 5 di atas. So 27 tolak 25 iaitu 2. Maka baki ni kita letak di tepi ni. Boleh? Faham cikgu? Faham? So sampailah. So 15 bahagi dengan 5 kita dapat 3. Awak tulislah 3 dekat bawah. So 3 bahagi lagi 5 tak boleh. Kosong. Maka kosong bakinya adalah 3. So kita dapat 3, 2, 2 dalam asas 5. Ni adalah jawapannya. So kita ambil yang dekat tepi ni, yang baki ni, yang ni 3, 2, 2 asas 5. Yang ni 5. Boleh jelas tak? Tu adalah untuk bagaimana kita nak tukar dari asas 10 kepada asas-asas yang dinyatakan, iaitu dengan menggunakan kaedah pembahagian secara nilai asas. Boleh? Jelas? Jelas. Okey. So, ni adalah untuk yang asas. Kalau yang nombor 2 adalah sesuatu asas. Kita nak tukar sesuatu asas. Kita perlulah tukar kepada asas 10 dahulu. Barulah kita tukar kepada asas yang lain. So, bagaimana nak tukar? Contohlah, cikgu bagi 1, 2, 3 asas 4. So kita nak tukar kepada asas 10. Kalau nak tukar kepada asas 10, buat sahaja nilai nombor yang tadi. Ingat tak? Yang 4 kuasa kosong. Yang ni adalah 4 kuasa 1. Yang ni adalah 4 kuasa 2. So 1 darab 4 kuasa 2 tambah dengan 2 darab okey, cikgu buat perlahan-perlahan. Okey, kalau nak tukar dari sesuatu asas, contoh asas 4 ke asas 10. So buat macam biasa, nilai nombor 1 darab dengan 4 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 1 darab dengan 2 tambah dengan 3 darab dengan 4 kuasa kosong. So answernya adalah 27. Kita tulis macam biasa. Dan dah jadi asas 10. So macam itulah tu asas 10. So bagaimana pula contoh kita nak tukar 10 kepada asas 5. Macam ni lah. Pergi balik kepada yang pertama, kaedah pertama. Jelas? Okey, kalau tak faham, mari kita tengok soalan yang kedua awak ni. Okey, bagaimana kita nak ungkapkan 111 011 asas 2 sebagai nombor dalam asas 9. So maknanya kita kena buat 2 ni, iaitu mula-mula tukar asas 2 ni kepada asas 10. Boleh? So selepas tukar kepada asas 10, barulah kita boleh tukar kepada asas 9. Faham? Macam mana dari asas 2 nak tukar ke asas 10? Buat sahaja nilai nombor. Faham tak? Okey, jom kita try buat. Okey, kita salin balik. 111 011 asas 2. So first cikgu cakap kena tukar kepada asas 10.
Macam mana nak tukar kepada asas 10? Tengoklah ni awak tulis. 2, yang satu ni 2 kuasa kosong. Yang ni adalah 2 kuasa 1. Dan ni adalah 2 kuasa 2. Ni adalah 2 kuasa 3. Ni adalah 2 kuasa 4. Ni adalah 2 kuasa 5. Boleh? So, nak dapatkan nilai nombor adalah 1. Tengok. 1 darab dengan 2 kuasa 5. Tambah dengan, ni 1 yang kedua ni, 1 darab 2 kuasa 4. Tambah macam biasalah. Tambah lagi dengan 1 darab 2 kuasa 3. Tambah dengan, ni adalah kosong. Darab dengan 2 kuasa 2. Tambah dengan 1 darab 2 kuasa 1. Boleh. So, apa lagi? 1 lagi tinggal. 1 darab dengan 2 kuasa kosong. So, yang ni tekan sahaja kalkulator. So, 1 darab 2 kuasa 5. Berapa? 2 kuasa 5? 32. Tambah dengan 1 darab 2 kuasa 4. Kita ada 16. Tambah dengan 2 kuasa 3, 8. Darab dengan 1, 8. Betul Okey, so ni kalau awak nampak mana-mana sahaja darab dengan kosong, automatik adalah kosong. Boleh. Tambah kosong. Tambah dengan 2 kuasa 1 adalah 2 darab dengan 1, 2. Dan 2 kuasa kosong ni ialah 1. Ingat 2 kuasa kosong 1. 1 darab 1, 1. So darab. Awak tambah semua. Berapa? 32 tambah 16 tambah 8 tambah kosong tambah 2 tambah 1. Maka dapat 59. 59 ni nilai nombor. So ni adalah asas 10. Jelas setakat ni? Jelas Jelas. Okey. So kalau asas 10 kita nak tukar kepada, so kita tukar kepada asas berapa tu? Asas 9. Ingat. Tadi kaedah pertama dari asas 10 nak tukar ke mana-mana asas, cikgu ajar menggunakan pembahagian mengikut nilai asas. So awak bahagilah 59 bahagi dengan 9. So kalau tak boleh yang ni kita buat dalam bentuk lazim dahulu. 59 bahagi dengan 9. So nilai terdekat dengan 59 apa? Kita ada 54. Boleh. 54 iaitu bahagi 9 kita dapat 6. Tulislah 6 di atas. Cikgu buat tulisan lain lah. 6, 54. So bakinya adalah kita tolaklah macam biasa. 5. So awak tulis dekat sini adalah 6. Baki di sebelah ni adalah 5. Boleh. So masih lagi ada nombor. So kita bahagi lagi dengan 9. So bila 6 bahagi dengan 9 dapat kosong kan? Awak tulislah kosong. Tetapi kosong bakinya 5. Baki 5 pula. Baki 6. So awak tulis baki 6. Sampailah kosong. So kita tulis mula dari ni. Atas, bawah ke atas. So 65 asas
9. Jelas tak? Boleh tak? So jawapan ada tak 65 asas 9? Boleh? Jelas? Ke nak suruh Cikgu cikgu? Ais. Boleh Jelas. Okey, kita tengok. So jawapannya adalah 65 asas 9D. So ingat, kalau dalam asas dia suruh kita tukar, ingatlah step satu per satu. Kalau dia bagi siap-siap asas 10, nak tukar ke asas lain. So, kita tengok nombor 3. Bagaimana operasi kita nak buat asas nombor dalam operasi tambah atau tolak. So, sebelum tu, tengok lagi nota cikgu. Kita ada 2 kaedah untuk bagaimana kita nak buat penambahan ataupun tolak lah, operasi tambah dengan tolak. Iaitu yang pertama kita buat dalam tambah tolak dalam bentuk lazim. Tetapi perlu ingat. So, kalau tambah bentuk lazim yang pertama perlu tambah ke depan kalau sudah lebih atau sama dengan asas. Yang ni untuk operasi tambah. Okey, mesti tak faham kan kalau cikgu tulis macam ni. So, lepas ni kita tengok contoh. Kita tengok contoh. So, kita tengok contoh yang kedua. Kalau untuk operasi tolak, perlu pinjam dari depan kalau sudah lebih atau sama dengan asas. So mari kita tengok contoh cikgu buat untuk operasi tolak. Contoh 6, 7, 3, 8 asas 8 tolak 1, 7, 5 asas 8. So yang ni operasi tolak. So tengok operasi tolak. Kalau kita perlu pinjam dari depan kalau sudah lebih atau sama dengan asas. So kita buat dalam bentuk lazim. Ni adalah bentuk lazim. Cikgu tak masuk lagi dalam penukaran asas. So tolak macam biasalah 6, 7, 3, 8, 5, 7, 1. Tengok ni adalah tolak. So tengok ni asas 8. So 8 tolak 5 jawapannya adalah 3 macam biasa. So tengok yang 3 tolak 7. So kalau 3 tolak 7 kita perlu pinjam di hadapan. So yang ni tinggal 6. So yang ni perhatikan betul-betul. Selalunya kalau tolak macam biasa kita tambah 1 kan di hadapan. Tapi yang ni tak, bukan tambah 1. Kita perlu 3 ni kita perlu tambah dengan asas dia iaitu 3 tambah 8. So kita dapat 11. 11 barulah tolak dengan 7. Maka dapat jawapan 4. Boleh. So 6 tolak 1, 5. 6 tolak 0, 6. Ni adalah untuk tolak macam biasalah. Boleh? So, kita tengok soalan seterusnya. Yang ni. Ni adalah tolak. Macam mana kita nak tengok? So, tengoklah semua ni adalah asas 6 semua. So, kita tolak macam biasalah. Dia nak apakah nilai X. So, nak dapatkan nilai X. Yang ni. Bawa ke sini. Dia akan jadi positif lah. X6 sama dengan yang ni. Bawa ke kiri. So, kita dapat 1305.
tolak dengan 5, 1, 5. Ni asas 6. So, nak tolaknya adalah contoh kita buat bentuk lazim. Bentuk lazim 1, 3, 0, 5. Tolak dengan 5, 1, 5. So, 5 tolak 5, 0. So, tengok 0 nak tolak dengan 1. 0 ni kecil lagi dari 1. So, kita perlu pinjam di hadapan. So, 2 tolak 1, 3 tolak 1 tinggal 2. Maka ingat ni adalah asas 6. So, 0 tambah 6. Awak kena tambah lah. Yang ni 0 perlu tambah 6. Jadi 6. 6 di atas. 6 tolak 1 maka 5. So, 2 tolak 5 tak boleh. So, kita perlu pinjam lagi di hadapan. So, 0. So, 6 tambah 2 jadi 8. Ingat 8. 8 tolak 5, 3. Maka dapat tak jawapan? Jawapannya adalah B. Boleh tu kalau untuk contoh 0. Kalaulah untuk kita tengok lagi yang seterusnya, bagaimana pula kita nak buat kaedah penukaran asas? So, kalau penukaran asas, awak semua perlu first tukar kepada asas 10 dahulu. Contohnya tadi, ni. Yang cikgu buat 6, 7, ni. Yang ni 6, 7, 3, 8, asas 8, tolak 1, 7, 5, asas 8. So, kedua-dua ni kita perlu tukar kepada asas 10. Sebab apa? Kalau asas 10, kita just tolak macam biasalah. Contohlah 6, 7, 3, 8. Ni asas 10. Tolak 1, 7, 5. Ni asas 10 Cikgu bagi contoh lah. Kalau asas 10, kita just boleh tolak macam biasa. 8 tolak 5. 3, 7 pinjam dekat sebelah. Tambah 1. 13 tolak 7. 6, 5, 6. Ni kalau asas 10. So, kalau kita nak buat kepada tukar penukaran asas, kita perlu tukar ke asas 10 dan kira macam biasalah. Dan kita perlu tukar balik kepada asas asal. Boleh kalau dia nak asas asal lah. Contohlah X tadi asas 6. So, awak akan tukar baliklah kepada asas 6. So, ingat kalau tadi dari asas 10 nak tukar ke asas 6, kita perlu buat pembahagian mengikut asas. Awak kena bahagi balik mengikut asas 6. Contoh 1, 2, 3, 4. Bahagi 6. So, banyaklah kaedah dia. Jadi, nak senang buat dalam bentuk lazim. So, cikgu stop dekat sini sebab masa kita dah lebih 6 minit. Cikgu minta maaf untuk hari ni. Cikgu akan baiki lagi lah dari segi pembelajaran cikgu, lain cikgu ni. Cikgu minta maaf sangat dekat awak semua sebab kita tak boleh, cikgu tak boleh nak ajar satu persatu. Nanti next time, cikgu akan ajar lagi terperinci bagaimana kita nak tukar ni 4 jenis perubahan ni. Asas 2 kepada asas 8, asas 8 kepada asas 2. So hari ni cikgu betul-betul fokus kepada soalan sahajalah. So next time nanti cikgu akan buat satu persatu. Kita akan sambung lagi kepada topik yang ni lagi lah. So untuk malam ni cikgu minta maaf atas segala kekurangan dari cikgu lah. Boleh tak? So dengar suara cikgu ke cikgu? Awak semua dengar suara cikgu? Dengar cikgu. Dengar. So untuk 3 soalan pertama ni, awak faham asas nombor ni? Faham.
Okey, faham. So nanti minggu depan cikgu akan sambung kepada kita tengok pula kertas 2 bahagian A macam mana. So cikgu stop dekat sini, cikgu left dahulu. Terima kasih atas kerjasama awak semualah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu stop dulu Okay, Assalamualaikum pada para pelajar yang menghadiri kelas. Okey, tingkatan 4. Sekarang kita akan membincangkan tentang mata pelajaran sains pula ya. Okey, baru sekejap tadi guru anda matematik baru selesai kelas. Okey. Untuk ini kita akan sambung mata pelajaran sains. Okey. Dengan tidak berlengah lagi, saya akan uploadkan skrin pada anda supaya dapat lihat skrin. Okey. Okey, cuba tengok sini. Okey, bahan ini saya ada uploadkan dalam anda punya WhatsApp group ya. Okey, ini adalah tingkatan 4, betul? Betul lah tingkatan 4 sekarang ya? Betul cikgu. Okey. Kalau ada apa-apa soalan yang kurang faham ataupun anda nak jawab soalan itu, awak jangan lupa ya tulis nombor 1 apa jawapan dia, boleh? Okey. Right. So kita tengok ini ya. Okey, hari ni kita akan bincang model kertas SPM. Sorry ya. Kertas model SPM, kertas 1 kita dah selesai pada minggu lepas, itu soalan objektif, dan minggu ini adalah soalan struktur ya. Okey, ataupun soalan subjektif. Okey, cuba tengok sini ya. Nombor 1, bahagian A, kertas 2, bahagian A nombor 1. Sekumpulan murid telah menjalankan satu kajian tentang jenis bantuan kecemasan yang diberikan kepada mangsa kemalangan dalam wad kecemasan di sebuah hospital tempatan. Kajian 1 menunjukkan seorang mangsa yang memerlukan bantuan kecemasan. Okey, awak tengok situ, tengok gambar orang ni ya. Okey, apakah yang terjadi kepada mangsa dalam rajah 1? Apakah yang terjadi kepada mangsa dalam rajah 1? Awak rasa? Dia tengah Tercekik. Dia tengah sakit. Dia sakit apa tu? Tercekik. Betul. Jawapan dia awak tulis situ. Jawapannya ialah, okey sekejap. Saya betulkan balik sini. Okey. Okey, awak tuliskan jawapannya ialah tercekik. Alright. Okey, nombor 1A tercekik. Dia tengah tercekik ya. Okey, nombor 2B. Okey, maklumat di bawah menunjukkan keadaan 8 orang mangsa kemalangan dalam wad kecemasan tersebut. Okey, awak kira ya. Kira dan letakkan jawapannya dalam kotak itu.